Bila kita bercakap pasal samurai, kita dapat bayangkan betapa hebatnya, betapa honourable-nya pejuang-pejuang atau pahlawan-pahlawan samurai ini. Mereka sering diasosiasikan dengan benda-benda yang gah, gempak, terror dan sebagainya. Tidak dinafikan. Tetapi, mereka pun manusia biasa yang mempunyai sisi gelap. Pada hari ini, aku akan sharekan korang fakta mengenai samurai yang mungkin korang tak akan percaya dilakukan oleh seorang samurai. Akhirnya mengucapkan ribuan terima kasih bagi mereka yang dah lama subscribe aku, support aku. This is another one for you. Bagi mereka yang baru jumpa channel ni, jangan lupa subscribe dan juga klik the bell button. Without further ado, let's dive into the video. Yang pertama, mengenai dengan katana. Kita memang dah sedia maklum bahawa samurai ini sangat-sangat terkenal dengan diorang punya katana. Ingat katana, ingat samurai. Ingat samurai, ingat pedang samurai. Katana memang tak dapat dipisahkan langsung. Korang tahu tak, pedang ini memang sangat-sangat gempak cara dia buat dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah cara mereka untuk test pedang ini. Cara untuk mereka uji pedang ini dengan cara actually memotong tubuh badan manusia yang sebenar. Ya, bagaimanakah cara yang lebih sesuai lagi untuk mereka test benda ini sebelum pergi berperang dan sebagainya, melainkan untuk test ke atas diri manusia itu sendiri. Testing ini dilakukan ke atas kriminal ataupun penjenayah-penjenayah yang akan menerima hukuman. So ini adalah antara salah satu hukuman mereka lah. Mereka akan uji katana ini dengan melibas katana ini ke arah tubuh badan manusia-manusia yang tak berapa laki ni. Jadi kalaulah kata pedang samurai itu dikatakan certified untuk memotong, maka percayalah kerana testing yang dilakukan itu memang benar-benar testing. Yang kedua adalah mengenai dengan samurai ini actually murder orang-orang yang tak bersalah. They have their own special ritual dalam kalangan mereka ini mengenai dengan apabila mereka belajar sesuatu teknik yang baru ataupun mereka dapat purchase ataupun mereka buat senjata yang baru yang mereka baru dapat dan sebagainya, mereka akan test benda ini dekat public. Mereka akan keluar malam-malam ataupun tempat-tempat mereka yang mana yang sunyi. Jika mereka jumpa siapa-siapa yang mereka lalui, mereka jalan tapi mereka jumpa orang, they will actually murder the first person yang mereka jumpa, kecuali wanita dan kanak-kanak. Yang ketiga adalah mengenai culture juga, bahawa mereka dibenarkan untuk murder ataupun bunuh mereka yang menghina samurai-samurai ini. Contohnya macam aku samurai dan kau samurai, tiba-tiba korang dengar macam ada orang menghina kau dan sebagainya, engkau boleh bunuh mereka immediately tanpa ada bicara, tanpa ada kesalahan apa-apalah. Seperti kita tahu bahawa samurai ni banyak bekerja dengan maharaja-maharaja. Mereka adalah pahlawan-pahlawan ataupun pendekar kepada maharaja-maharaja Jepun. Jadi jika mereka melakukan kekejaman ini ke atas mereka yang menghina mereka, ini macam tak ada masalah, tak ada isu apa-apa. Ada syaratnya, mereka harus lakukan pembunuhan itu secara pantas pada sewaktu mereka lepas dihina. Contohnya, jika aku terhina salah seorang itu, dia tidak boleh simpan dendam esok ke lusa ke ataupun selepas tak berjumpa dengan aku ke. Dia kalau nak settle, nak bunuh aku, dia kena bunuh dalam masa gitu juga. Time tu aku dah hina, dia bangun, angkat pisau, pam, aku habis. Macam tu. Itu syarat dia, there and then. Dan juga syarat kedua, kena ada saksi. Tak kira lah siapa-siapa pun, saksi itu dengar orang itu menghina salah seorang samurai itu, dan samurai itu mengambil pedang dan bunuh, dan saksi itu nampak perkara itu berlaku, maka ada pembicaraan. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan kahwin. Samurai ni dianggap sebagai orang noble, bangsawan, orang yang have lah, orang kayangan lah, berbanding dengan rakyat-rakyat biasa. Dan jika korang ada anak dara ataupun korang nak kahwinkan sesiapa anak perempuan dengan samurai ini, mereka kena bayar sejumlah wang kepada samurai itu. Bukan samurai yang bagi hantaran je, bukan. Wanita biasa ni, commoner ni yang nak kahwin dengan samurai, dia yang kena bayar wang hantaran kepada samurai. Kerana apa? Apabila seorang wanita biasa itu, commoner, berkahwin dengan samurai, maka kehidupan mereka akan berubah. Mereka bukan lagi rakyat biasa, tetapi dah join geng-geng elit ataupun geng-geng bangsawan gitu. Fakta seterusnya adalah wanita tadi yang dah kahwin dengan samurai ni, mereka juga dikehendaki untuk bunuh diri jika husband mereka messed up. Di dalam samurai ada satu ritual di mana dia panggil sabuku, kot tak silap aku. Ya kot, sabuku kot. Di mana kalau mereka melakukan kesalahan, bagi mereka yang memalukan kumpulan samurai mereka, memalukan maharaja dan sebagainya, apa yang dia kena buat adalah dia kena ambil nyawa dia sendiri lah menggunakan pedang samurai yang pendek tu. Kan samurai katana ada panjang, ada pendek kan. Pendek tu semata-mata untuk bunuh diri. Jangan tak tahu, jika samurai itu ada isteri dan berkahwin, and their wife are expected untuk melakukan perkara yang sama, kerana untuk menjaga maruah suami dia lah, konon-konon ni lah, itu ritual-ritual yang pernah diorang amalkan lah.
Fakta seterusnya mengenai dengan kamikaze. Korang pernah dengar tak perkataan kamikaze? Tahu kan apa benda kamikaze itu? Di mana macam zaman-zaman perang Pearl Harbor apa semua tu, mereka naik kapal terbang dan mereka kamikaze, dia langgar. Dia pergi tak balik lah, senang cerita. Dia pergi, dia dah habis peluru, dah habis apa, dia akan jatuhkan diri dia dengan kapal terbang dia ke arah musuh dan sebagainya. Dan itu dipanggil kamikaze lah, bunuh diri, act of brave macam tu. Tapi sebenarnya itu adalah amalan yang mereka ambil daripada amalan samurai yang dipanggil Bushido. Bushido ni dikira macam the honor way of dying lah, honor way of killing themselves untuk musuh mereka mati bersama-sama mereka lah. Itu cara dia. Banyak orang Jepun pada ketika dulu pada Perang Dunia Kedua itu mengadaptasikan perkara ini dalam peperangan mereka dan membuatkan mereka sangat-sangat sukses apabila dalam upacara untuk membasmi musuh. Maka dengan cara ini mereka tahu sangat-sangat efektif. Jadi mereka terapkan benda ini kepada askar-askar dan moden sebagainya. Nak ada kematian yang honor macam samurai, buatlah ritual ini. So maka pun mereka pun ikut. Cuk, sebelum kita sambung tengok video ni, aku nak ceritakan korang pasal sponsor pada kali ini. Siapa lagi kalau bukan Fizzy Juice. Fizzy Juice, syarikat anak tempatan yang telah menama di pasaran dunia. Dah terjual di lebih daripada 56 negara. Bukan itu je, syarikat anak tempatan ini telah mendapat pelbagai award dan recognition dari negara luar seperti United Kingdom, Rusia, Poland, France, China dan banyak lagi. Fizzy Juice ni dah terbukti sebagai produk yang boleh membantu perokok untuk berhenti merokok dan sangat diterima baik di pasaran luar. Untuk pengetahuan korang lah, dekat United Kingdom, produk Fizzy Juice ni diletakkan di bawah kategori ubat-ubatan dan telah melepasi pelbagai ujian makmal yang ketat mengikut piawaian yang telah ditetapkan oleh MHRA, iaitu Medicine and Health Product Regulatory Agency. Fizzy Juice ni sangat berkualiti dan juga telah melepasi pelbagai garis panduan yang telah ditetapkan oleh kerajaan United Kingdom. Jadi bagi mereka kat luar sana yang masih gagal untuk berhenti merokok, korang boleh cuba Fizzy Juice Disposable ini. Fizzy Disposable daripada Fizzy Juice ni ada dua version macam kat tangan aku sekarang ni. Satu yang 800 puff dan lagi satu 3200 puff guys. Terdapat pelbagai pilihan, terdapat lebih daripada 25 jenis rasa dan antaranya adalah Strawberry Sundae, Grape Sour Apple, Fizzy Cola, Bull Energy, Strawberry Sour Apple, Guava, Hazelnut Coffee dan banyak lagi. Jadi guys, apa tunggu lagi? Jom tukar kepada Fizzy Disposable, alternatif yang lebih baik demi kehidupan yang lebih sihat. Kalau korang nak dapatkan produk Fizzy Disposable ini, korang boleh pergi ke kedai-kedai berhampiran ataupun korang boleh layari www.fizzyjuice.com.my untuk mendapatkan produk Fizzy Disposable ini. Jom berhenti merokok dengan Fizzy Disposable. Fakta seterusnya adalah mengenai dengan samurai dan juga panah arrow. Tadi aku cakap pasal samurai ada terkenal dengan pedang katana ni, tetapi samurai juga terkenal dengan kepakaran mereka menggunakan busur ataupun arrow, bow and arrow. Dan cara mereka praktis atau training pada waktu dulu adalah mengejar anjing dan juga actually menembak anjing itu. That's how cruel they are. Dan mula-mulanya dijadikan semacam praktis sebagai latihan, dan kemudian apabila mereka dah suka, dah enjoy apa benda semua, mereka adakan event pula. Mereka jadikan itu macam upacara sukan untuk geng-geng dorang. Dan perkara ini berlanjutan juga sehinggalah Perang Dunia Pertama dan sebagainya lah. As the world evolve, mereka tak guna lagi panah yang betul. Mereka gunakan panah yang pendek ataupun panah yang tidak membahayakan ataupun mematikan anjing-anjing tersebut. Tapi the fact that the upacara ataupun event itu masih dilakukan adalah macam sangat-sangat real dan masih lagi dilakukan juga, sehinggalah dikatakan zaman samurai moden. Next, dark fact ataupun perkara yang weird, fact yang weird yang aku rasa ada kat samurai ni adalah mereka actually melakukan hubungan sejenis. Samurai pada waktu dulu mengamalkan cara yang begitu unik dalam mengajar ataupun guide dorang punya ahli-ahli ataupun samurai-samurai baru. All those younger generation punya samurai dan sebagainya akan ada mentor. Mereka ada personal mentor, personal coach untuk train mereka dan sebagainya. Dan kebanyakan mereka mengamalkan hubungan terlarang ini sehinggalah mereka actually dah graduate daripada training dorang sendiri. Dan ini berlaku di prehistory punya samurai, zaman-zaman samurai yang dulu. Dan benda ni hanya boleh dilakukan dengan consent budak itu ataupun pelajar itu. Bagaimana orang tahu? Kebanyakannya orang tahu benda
ini kerana ada peninggalan-peninggalan manuskrip yang menceritakan tentang pengalaman mereka dalam training ataupun latihan untuk menjadi samurai. Fakta seterusnya adalah mengenai samurai dan juga rakyat ataupun society. Mereka ini jarang dilihat untuk hidup bersama-sama rakyat biasa ataupun mereka bekerja sama-sama rakyat biasa. Ini kerana mereka rasa they are above these people punya standard. Kita tahu bahawa samurai ni actually adalah macam guard, personal guard kepada emperor ataupun maharaja Jepun. Jadi oleh kerana itu, keturunan samurai ini, family member dan sebagainya ini menganggapkan bahawa mereka itu begitu mulia, noble untuk mereka bercampur dengan rakyat-rakyat biasa. Apatah lagi untuk bekerja bersama rakyat-rakyat ini. Dan sekiranya mereka macam dah tak jadi samurai, mereka macam contohlah mereka menderhaka kepada master diorang dan sebagainya, dan mereka dibuang daripada samurai punya family dan sebagainya, mereka ni jarang untuk kita lihat bekerja sebagai rakyat biasa. And that is how they actually become a ronin. Yang itu dah salah silahnya bertukar menjadi ninja dan sebagainya. Itu cerita lain lah, kita akan sambung nanti kalau boleh. But that is how it is. Mereka tidak akan bekerja seperti orang biasa kerana mereka rasa mereka are above of the working class people. So what they do is mereka jadi ronin, mereka jadi ninja, mereka jadi assassin, mereka jadi pembunuh upahan dan sebagainya. So guys, itu saja fakta yang aku rasa macam tak best ni pasal samurai ni yang aku ingin kongsikan dengan korang. Kalau korang suka, korang boleh like video ni, korang boleh komen kat bawah dan sebagainya lah, dan bagi tahu aku sekali korang nak tengok pasal apa next dalam video-video aku yang akan datang. Jadi guys, sampai di sini je video pada kali ini. Kalau korang suka, like the video, dan kalau korang tak suka, pergilah tengok video lain. Kerana apa? Kerana hidup ni tiada paksaan, kerana hidup ini penuh dengan pilihan. Jadi teruskan kehidupan korang. See you guys on my next video. Till again, take care, stay healthy, stay positive, be a good Muslim as always. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.